Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan presentation The Magic Oven. Saya Norma Stiana binti Manaf akan menerangkan pengenalan dan slide-slide seterusnya. Business Plan Group 4. Kami mempunyai 6 ahli perniagaan iaitu Siti Nonazira binti Ismail, Norma Stiana binti Manaf, Normi bin Nur Azmi, Nur Ain Najihah binti Azman, Nurul Najwa binti Latif, Nur Syuhaiza binti Muhammad Hashim. Seterusnya adalah pengenalan. The Magic Oven adalah perniagaan yang berasaskan roti dan kek. Company ini mempunyai 6 ahli perniagaan bersama berganding bahu dalam membuka perniagaan ini. Perniagaan ini juga berasaskan Islamik dan halal. Di samping itu, modal awal perniagaan ini adalah RM24,000. Slide yang seterusnya adalah latar belakang perniagaan. Nama bisnes ini adalah The Magic Oven. Terletak di nombor 11, Jalan Datuk Ibrahim, Masjid Keluang Baru, Johor Darul Takzim, di Taman Keluang Baru, Johor Darul Takzim. Nombor telefon 0147388322. Dan ada beberapa tugas dalam proses. Modal awal kami adalah RM24,000. Kami mempunyai Bank Bumi Putra. Kami menjual kek, roti dan minuman seperti kopi. Slide yang seterusnya adalah latar belakang pemilik perniagaan. Yang pertama, Norma Stiana binti Manaf. Berumur 19 tahun, berasal dari Kedah, berpengalaman membuat kek dan biskut. Yang kedua, Siti Nonazira binti Ismail, berumur 19 tahun, berasal daripada Kedah, berpengalaman menjadi juru jual kek. Yang ketiga, Nur Syuhaiza binti Muhammad Hashim, berumur 19 tahun, berasal daripada Perlis, berpengalaman menjadi juru jual. Yang keempat, Nur Ain Najihah binti Azman, berumur 19 tahun, berasal dari negeri Perlis, berpengalaman membuat kek dan roti. Yang kelima, Nurul Najwa binti Abdul Latif, berumur 19 tahun, berasal daripada Selangor, berpengalaman membuat kek. Yang keenam, Normi bin Azmi, berumur 19 tahun, berasal daripada Perlis, berpengalaman menjual kek dan roti. Slide yang seterusnya adalah jawatan kuasa di dalam perniagaan ini. Yang pertama, pengurus. Yang kedua, pengurus pemasaran. Yang ketiga, pengurus pentadbiran. Yang keempat, servis dan teknikal. Yang kelima, staf. Slide yang seterusnya adalah tugas sebagai seorang pengurus. Pertama, bertanggungjawab dalam menguruskan perniagaan dan memastikan perniagaan berjalan dengan lancar. Yang kedua, mempunyai titik permulaan dalam menguruskan perniagaan. Yang ketiga, pengurus mestilah memastikan setiap staf melakukan kerja dalam setiap tugas yang ditetapkan. Slide yang seterusnya akan disambung oleh kawan saya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najwa binti Abdul Latif. Slide seterusnya adalah pengurusan pentadbiran dan kewangan. Pengurusan pentadbiran kewangan ini adalah untuk menyiapkan perbelanjaan dan mencari kewangan. Kemudian untuk mengawal kemajuan dari segi perbelanjaan, dari segi pentadbiran dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Dan seterusnya adalah memeriksakan kehadiran kaki tangan staf kami lah. Okey, slide seterusnya adalah teknikal ataupun service plan. Maksudnya rancangan teknikal perkhidmatan kami lah, harga tetap dan peralatan yang kami miliki. Okey, yang pertama tu pengandung kek kami perlukan 3 kg. Yang satu tu adalah kuantiti kami. Kuantiti dia kami perlukan satu dengan harga dia RM2,750. Okey, yang kedua pengandung kek juga, tapi kami perlukan 1 kg dan satu kuantiti dengan harga RM1,500. Yang ketiga kami perlukan oven elektrik. Oven elektrik pun kuantiti dia kami perlukan satu dengan harga RM100,100.
Yang keempat oven gas dan seterusnya tray. Tray ni kita perlukan 10 dengan harga dia RM13. Okey, yang bawah ni sekali RM49,680 ni adalah total setiap barang lah. Setiap barang yang kami perlu beli, ni harga-harga dia. Okey, slide seterusnya adalah tempat kami mengambil stok barang. Kami ada 3 tempat. Dekat mana supply akan ambil barang. Satu dekat yang pertama dekat Shah Alam. Tempat yang kedua dekat Bandar Putih Puchong dekat Selangor. Yang ketiga dekat Raja Mong Kelang, Selangor juga. Ini adalah 3 tempat yang kami akan ambil barang stok lah. Okay, seterusnya ini adalah bajet kami, anggaran jualan kami dalam setiap tahun. Kami dah list dah daripada tahun yang pertama. Anggaran kami akan dapat RM131,600. Itu adalah anggaran yang pertama. Dan anggaran tahun yang kedua RM157,920. Dan tahun yang ketiga RM189,505. Okey, yang bawah ni adalah sekolah lah. Setiap sekolah, satu sekolah tu anggaran jualan nego tu dalam 180 darab dengan 20 hari. Kami akan dapat 3,600. Okay, untuk 3 sekolah 300 roti kami akan hantar dan kami akan darab dengan 6 kupang. Maksudnya satu roti tu dengan harga 6 kupang untuk pelajar sekolah. Okey, dan seterusnya kedai kek kami akan jual satu roti dalam harga RM6. Okey, RM6 tu kami akan darab dengan 30%. Kami akan dapat RM1,800. Okey, RM6 ini kami akan tolak dengan RM1,800. Kami akan dapat RM4,200. Ini adalah keuntungan kami lah dalam keuntungan kami jual dekat kedai kek. Okey, dan slide seterusnya survey ataupun technical plan kami, maksudnya strategi kami dalam membangunkan kami punya bisnes ni. Yang pertama, kami akan memastikan kualiti produk kami ni bagus dan cita rasa kami menjadi keutamaan setiap customer lah. Okey, dan seterusnya kami akan mengutamakan kepuasan pelanggan kami dan kami akan memberikan perkhidmatan kepuasan pelanggan tu memang kami akan utamakan lah daripada. Contohnya, maksudnya bila ada customer kami komen tak apa okey ke apa, kami akan cubalah memperbaiki untuk memuaskan pelanggan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahizah binti Muhammad Hashim. Saya akan membentangkan slide seterusnya. Senarai harga bagi perkara tersebut. Yang pertama adalah ban pizza yang berharga RM1.30. Yang kedua, ban sausage RM1.10. Yang ketiga, ban mentega RM60. 4. Kaya ban yang berharga RM60. Ban keju RM1.30 dan mouse ban RM1.30. Slide seterusnya, analisis SWOT syarikat terbahagi kepada 4, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan terbahagi kepada 3, iaitu penawaran berkualiti tinggi daripada kebanyakan, permintaan pemasaran untuk semua demografi, dan potongan harga menghasilkan banyak minat sepanjang percutian. Seterusnya, kelemahan juga terbahagi kepada 3, iaitu menghadapi persaingan dari beberapa jenama terkenal, kekurangan kehadiran di media sosial dan kaki tangan memerlukan lebih banyak latihan. Seterusnya, peluang terbahagi kepada 3, iaitu komuniti pelanggan setia yang semakin meningkat, bengkel disediakan untuk kaki tangan dan kehadiran media sosial diperbaiki dengan kemaskini jenama. Dan akhir sekali adalah jenama
yang akhir sekali adalah ancaman. Ancaman terbahagi kepada dua, iaitu harga bekalan yang turun naik dan persaingan yang kuat dari perniagaan lain. Seterusnya, slide yang seterusnya adalah pelan perkhidmatan dan teknologi. Aset tetap peralatan yang dimiliki adalah pengadun kek 3 kg, kuantitinya adalah 1, berharga RM2,750. Seterusnya, pengadun kek 1 kg, kuantitinya adalah 1 yang berharga RM1,900. Yang ketiga adalah oven elektrik, kuantitinya adalah 1 yang berharga RM1,100. Seterusnya, yang keempat adalah dulang. Kuantiti adalah 10 dan setiap satu berharga RM13. Maka keseluruhannya adalah RM130. Seterusnya, dulang pembakar. Kuantitinya adalah 10 yang berharga RM20 setiap satu. Keseluruhannya adalah RM200. Van RM40,000. Dan akhir sekali, paparan rak kek ataupun roti, kuantiti adalah 2 yang berharga RM300 setiap satu. Dan keseluruhannya adalah RM600. Maka jumlah keseluruhannya adalah RM49,680. Seterusnya, aset tetap dan peralatan yang diperlukan. Peti sejuk 3 pintu yang berharga RM48,800. Meja keluli tahan karat 1,000. Kuantitinya adalah 2, maka jumlahnya adalah RM2,000. Kompor gas dan tong gas RM100. Tempahan acuan 1 set yang berharga RM350. Jumlah keseluruhan aset tetap dan peralatan diperlukan adalah RM7,250. Akhir sekali, kos bahan mentah selama sebulan. Yang pertama adalah tepung gandum 50 kg yang berharga RM45. Yang kedua adalah tepung roti 50 kg berharga RM45. Yang ketiga, mentega 200 gram dan RM180. Gula kastel 50 gram berharga RM90. Serbuk koko 25 kg berharga RM325. Sponge mix vanilla 50 kg mengandungi RM196. Yang ketujuh adalah sponge mix coklat 50 kg yang berharga RM210. Seterusnya, lemak sayur 36 kg berharga RM80. Margarin 36 kg berharga RM76. Krimen 36 kg berharga RM140. Avalet 20 kg berharga RM106. Papan lapis dan jubin 350 yang berharga RM630. Choco-rice 25 kg berharga RM125. Dan bahan mentah yang lain adalah RM252. Jumlah keseluruhannya adalah RM3,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Jiha binti Azman. Ingin membentangkan slide yang seterusnya, iaitu Business Process Flow Chart, iaitu carta aliran proses perniagaan. Di sini kita dapat melihat carta aliran pemprosesan kek oleh perniagaan The Magic Oven. Yang pertama, The Mixing and Blending, iaitu pencampuran dan pengadunan bahan-bahan. Yang kedua, Mix to enter into the mold, iaitu bahan dicampurkan dan untuk dimasukkan ke dalam acuan bekas yang disediakan. Langkah ketiga ialah proses pembakaran ataupun burning process. Langkah keempat ialah proses cooling, adalah proses penyejukan. Dan langkah yang kelima adalah check quality, bermaksud membuat semakan ke atas kek ataupun roti tersebut. Langkah keenam, packaging, iaitu proses pembungkusan. Langkah ketujuh, save, iaitu proses penyimpanan. Langkah ke-8, pick up the cake, iaitu mengambil kek dari proses penyimpanan. Dan seterusnya langkah ke-9 iaitu pembuatan krim, atau dalam bahasa Inggerisnya cream making process. Dan langkah ke-10, decorate the cake, iaitu menghias kek tadi supaya kelihatan cantik. Seterusnya iaitu slide step process the cake, iaitu langkah pembuatan kek.
Yang pertama, measure ingredients requires as wheat, sugar, egg and so. Bermaksud kita mengukur menyukat bahan yang diperlukan seperti gandum, gula, telur dan sebagainya. Dan yang kedua, the mixing and blending material, iaitu bahan pencampuran dan pengadunan. Proses yang kedua ini perlu memastikan bahan yang kita gunakan berkualiti dengan sempurna supaya nanti penghasilannya dapat dirasai. Sebagai contoh, kita menggunakan bahan-bahan yang berkualiti dan apabila akhir penghasilannya nanti akan dapat rasa tekstur yang lembut, rasa yang manis, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Langkah ketiga iaitu mix to enter into the mold, bermaksud campurkan untuk dimasukkan ke dalam acuan yang sesuai dan disediakan. Langkah keempat, masukkan bahan-bahan yang dituangkan dalam acuan tadi ke dalam oven pada suhu bilik selama 40 hingga 50 minit, 180 sehingga 200 darjah Celsius. Seterusnya, langkah kelima iaitu keluarkan kek dan sejukkan. Langkah keenam, hendaklah diperiksa supaya produk tersebut berkualiti sebelum dibuat pembungkusan. Langkah ketujuh iaitu membungkus dan memeriksa perlebelan terlebih dahulu. Ketika membungkus, hendaklah kemas dan cantik supaya dapat mengelak daripada perkara yang tak diingini, seperti sebagai contohnya semut ataupun serangga kecil dapat masuki ruang-ruang yang tidak ditutup dengan sempurna dan menyebabkan makanan itu sudah tercemar oleh serangga-serangga kecil. Langkah ke-8 iaitu adalah storing the products has been complete to the box or ice, atau menyimpan produk yang telah siap ke dalam kotak ataupun ais ataupun penyejuk bekuan. Langkah ke-9 iaitu provide to the shop, yang bermaksud produk tersebut akan diletakkan ke dalam kedai untuk dijual kepada pelanggan yang ingin membelinya. Langkah ke-10 seterusnya dengan menyediakan krim pelbagai warna, jenis dan rasa. Langkah yang terakhir iaitu dengan menghias kek tersebut dengan menggunakan beberapa perhiasan kek seperti bunga, krim yang berwarna-warni tadi, dan boleh diletakkan juga dengan pelbagai jenis coklat seperti KitKat, Cadbury, dan juga boleh seterusnya dengan meletakkan dengan marshmallow ataupun beberapa perhiasan makanan yang lain. Slide ke seterusnya. Slide yang ke seterusnya iaitu flow chart of processing bread, iaitu carta aliran memproses roti. Yang pertama, measure ingredients, itu mengukur bahan-bahan yang kita gunakan itu supaya mencukupi. Kedua, mixing and blending, mencampurkan dan mengadun bahan-bahan yang telah diukur tadi. Langkah ketiga iaitu rehatkan dough terlebih dahulu dalam jam 1/2 jam. Langkah keempat iaitu bun is decorated by type, iaitu roti dihiasi mengikut jenis dan bentuk yang ditentukan. Langkah yang kelima ialah rest the dough for 45 minutes, iaitu kita perlu rehatkan dough selama 45 minit. Langkah keenam adalah the process of burning, iaitu adalah proses pembakaran. Langkah ketujuh ialah cooling proses, iaitu proses penyejukan. Langkah ke-8 ialah checking quality, iaitu memeriksa
kualiti roti tersebut. Langkah ke-9 adalah proses pembungkusan, iaitu proses packaging. Langkah ke-10 iaitu save ataupun simpan. Langkah ke-11 adalah transport. Slide yang seterusnya iaitu step making bread. Yang pertama, measuring the required ingredients such as egg, flour and anything. Yang pertama sekali ialah mengukur bahan yang diperlukan seperti telur, tepung, gula dan sebagainya. Tetapi terlebih dahulu kita perlu menyediakan dan memeriksa bahan yang diperlukan bagi mengelakkan kecuaian dan kemungkinan barang yang kita gunakan itu ada yang sudah tarik luput ataupun rosak, terbuka, kembung atau lain-lain seperti koyak dan lain-lain. Yang kedua iaitu mixing and blending the mixture. Langkah kedua ialah mencampurkan kesemua bahan tadi dan gaus sehingga sepati untuk mendapatkan hasil yang lebih cantik ataupun elok. Jika kita langkah yang ketiga, rest teduh for selama satu rehat. Langkah ketiga ialah rehatkan dough selama 1/2 jam. Seterusnya langkah keempat, cut the dough according to the desired weight, iaitu dengan memotong dough tersebut mengikut berat yang dikehendaki bagi memastikan semua dough sama berat. Langkah kelima, rest the dough again until the flour is about 1-2 hours long, iaitu dough direhatkan semula sehingga dough mengembang dalam masa 1/2 jam. Langkah keenam itu dengan membentukkan dan menghiasi mengikut jenis yang diukur supaya kesemua dough tersebut mengikut saiz yang sempurna. Contohnya dibentuk menjadi bulat, segi empat, bujur dan sebagainya. Langkah ketujuh iaitu rest the dough for 45 minutes or until the dough flours. Itu dengan merehatkan dough selama 45 minit atau sehingga dough tersebut mengembang. Langkah ke-8 itu memasukkan adunan tersebut ke dalam oven pada suhu 190 darjah Celsius dan dibakar dalam masa 12 ke 15 minit. Langkah ke-9 iaitu dengan keluarkan roti tersebut daripada ketuhar dan disejukkan. Pastikan tempat itu bersih dari kotoran kerana bimbang akan berlaku pencemaran. Langkah ke-10 iaitu pastikan kualiti roti itu berada dalam keadaan yang memuaskan ataupun baik sebelum dibungkus. Slide yang seterusnya adalah Assalamualaikum, saya Nurul Tuna Azmi. Saya bincangkan prediction of buying raw material for 3 years. Kita tengok dari bulan pertama hingga bulan
financial aspect. Project investment cost, budget expenditure, visit assets, wiring, MARA 1,000, total dia 1,000, persen dia 1%. Machine, MySafe 9,680, bank 0, MARA 7,250, total 16,930, ada 25%. Van, MySafe 6,000, bank 44,000, MARA 0, total 50,000, and persen 74. Total property, MySafe 15,680, bank pula 44,000, MARA 8,250, total saja 67,930, persen 86.2%. Okay, next sekarang property. Rent as bank 300, MySafe, bank MARA 0, total 300 and 100%. Beli sijil shopping 0. B total property 300 and total 300 saja, hanya ada cost of 4%. Run capital, buy raw materials, MySafe 3,000, total 3,000, 28%. Overhead cost, B administration, MySafe 6,700, MARA 1,750, in total 7,579, 72%. Total upfront capital 9,700 and MARA 1,750, in total 10,579, and persen dah 13.4. Total investment 256,80, and bank 44,000, and MARA 10,000, in total 78,809, and 100%. Fraction 31%, MySafe-nya yang bank 56%, MARA 13, total 1%. Project funding source. On cash RM 10,000, on capital of existing fixed assets RM 15,680, MARA loan, interest dia 5%, period 3 RM 10,000. Bank loan, interest 4.2%, period 6 RM 44,000. Total project funding source RM 79,680. Terima kasih. Free asset description table. In table 18, we have 4 assets. First asset is equipment to be purchased. Second asset, equipment and machinery available. Third asset, wiring. And fourth asset is van. We divide the 4 assets to 3 years. To annual depreciation, accumulated depreciation, and book value. Fencing calculation and monthly installment values in table 19. First, MARA loan repayment. Loan amount 10,000, interest rate 5%,
period 3 years. Method annual balance. For the 4 years, we divide to prescription, interest, and the remaining balance. For the bank loan repayment, loan amount 44,000, interest rate 4.20%, period years 6 years, method annual balance. For the 5 years and 11 months and 1 month, we divide to 3, iaitu principal, interest, and the remaining balance. Thank you for us, and thank you to watching and hearing. Thank you. Sebelum itu, saya akan memaparkan keindahan kafe kami.